Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelajar-pelajar tahun 6, video kali ini ringkas sahaja sebab saya tahu awak pun banyak nak baca untuk subjek lain. Jadi saya untuk kali ini saya terangkan apa yang masuk periksa sajalah sebab kita pun belum belajar, iaitu buku teks muka surat 58, 59, 60 dan 61. Okey, 60, 61. So yang perlu awak faham ialah jenis jenayat, jenis hukuman dan apa hukumannya. Okey. So yang pertama, jenis jenayat. Jenayat ni awak faham kan? Kalau bahasa Inggeris kita panggil crime, jenayah. Apa kesalahan, jenayah yang dilakukan. Alright. Dalam fiqh ada hukuman-hukuman yang Allah dah tetapkan. Apa hukuman yang perlu dikenakan ke atas jenayah-jenayah tertentu. Antara jenayah yang telah ada hukumannya adalah minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak, membunuh, murtad. Ni jenis-jenis jenayat. Maksudnya apa kesalahan yang dilakukan yang dalam Islam ada ditetapkan hukumannya. Okey, faham? Ni jenis-jenis jenayat. Minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak, membunuh, murtad. Okey, kedua, jenis-jenis hukuman. Jenis-jenis hukuman ada 3. Hudud, qisas, ta'zir. Hudud, qisas, ta'zir. Okey, so apa beza jenis hukuman dengan jenis jenayat? Right. Contoh. Ada seseorang ni, dia melakukan sesuatu jenayah. Contoh, dia minum arak. Dia seorang Islam ataupun seorang kafir, kemudian dia minum arak dan negara atau tempat dia tinggal itu melaksanakan hukum syarak. Dia seorang Islam lah. Saya rasa untuk orang kafir dia tidak dikenakan hukuman minum arak. Orang kafir dia dikenakan hukuman yang berkaitan dengan sesama manusia. Yang perbuatan individu ni untuk orang Islam sahaja. Orang Islam yang melakukan kesalahan minum arak, dia akan dikenakan hukuman. Contoh hukuman dia dekat sini, muka surat 59, perbuatan minum arak hukumannya 40 kali sebatan. Okey, 40 kali sebatan. Jadi jenis jenayat dia minum arak. Hukumannya 40 sebatan. Jenis tu maksudnya minum arak ni kategori apa? Hudud ke, qisas ke, ta'zir. Jadi itu yang kita kena bezakan, jenis jenayat dengan jenis hukuman. Okey. Untuk minum arak dia berada dalam kategori hudud. Alright. So mungkin ada yang keliru, apa beza hudud, qisas dengan ta'zir? Senang je. Hudud adalah had. Apa yang Allah dah hadkan, apa yang Allah dah limitkan, apa yang Allah dah tetapkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, apa hukuman bagi kesalahan-kesalahan tertentu. Contoh macam minum arak, kesalahan untuk orang peminum arak ni sudah dinyatakan pengharamannya dekat Al-Quran, dan dia punya hukuman 40 sebatan tu berdasarkan hadis, berdasarkan hukuman yang diterima ketika zaman Nabi masih hidup, dan juga ketika zaman para sahabat Khulafa Ar-Rashidin. Okey, dia mudah macam ni. Hudud, qisas, ta'zir. Saya tulis Melayu Hudud, qisas, ta'zir. Hudud semua yang ada dekat sini, minum arak, zina, liwat,
mencuri, merompak, membunuh, murtad. Silap. Semua kecuali membunuh. Minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak, murtad, semua ni adalah hudud yang Allah dan Rasul sudah tetapkan hukuman. Okey, tu hudud. Minum arak dah ada hukumannya. Nanti kejap lagi kita tengok 40 sebatan. Zina 100 kali sebatan kalau orang yang belum berkahwin. Kalau orang yang dah berkahwin tapi berzina juga, dia direjam sampai mati. Liwat, hukumannya 100 sebatan untuk yang belum berkahwin, direjam sampai mati untuk yang sudah berkahwin. Liwat sama macam zina, dia punya hukuman. Mencuri, potong pergelangan tangan. Merompak ada hukuman kategori lain. Kejap lagi kita akan tengok. Tapi nak kelaskan dulu, nak bezakan jenis jinayat dengan jenis hukuman. Jenis jinayat yang inilah jenis jinayat. Apa kesalahan yang dilakukan? Jenis hukuman dia apa? Hudud ke yang dah ditetapkan Allah ke, atau kisos? Kisos ni apa? Kisos ni adalah berkaitan dengan nyawa. Kesalahan yang berkaitan dengan nyawa, atau senang cerita, membunuh lah. Jadi kategori membunuh, dia jenis jenayah syariah membunuh, hukumannya adalah kisos. Kisos ni apa? Bunuh dibalas bunuh. Kalau dia cederakan, potong tangan orang tu, hukuman ke atas dia potong tangan dia juga. Itu kisos. Tetapi kisos ni dia ada juga benda lain. Kalau maksud saja contoh, dia orang biru ni dia bunuh orang coklat. Orang coklat mati. Okey. Asalnya kalau kisos, kalau biru ni dah bunuh coklat, biru ni kena bunuh juga. Hukuman kisos kan, bunuh balas bunuh, hukumannya dibalas semula. Tetapi misal kata oren ahli keluarga si coklat, kalau oren memaafkan biru, biru kena bayar diah, ganti rugi, pampasan. Itu untuk kisos. Dia special case berkenaan dengan nyawa. Bunuh balas bunuh, kalau waris si mati tu memaafkan dia, dia kena bayar diah, pampasan. Kalau hudud, no kompromi. Dia kena ikut apa yang Allah dah tetapkan. 40 sebatan, 40 sebatan. 100 sebatan, 100 sebatan. Kalau rejam, rejam. Ta'zir, ta'zir ni adalah hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Hukuman pemerintah atau mahkamah lah. Hukuman mahkamah. Apa-apa kesalahan yang tidak ada dalam hudud, yang bukan kisos, maka dia dimasukkan dalam kategori hukuman ta'zir. Apa contoh hukuman ta'zir? Apa contoh ya? Contoh paling mudah, dadah. Zaman sekarang lah, contemporary. Dadah. Kat sini tak ada dadah. Minum arak, zina, liwat, mencuri, merompak, membunuh, murtad. Arak dia tak boleh disamakan dengan dadah lah. Sebab arak dia minuman. Dadah tu dia kimia kan. Jadi kesalahan dadah tu, kesalahan contoh macam sekarang kat Malaysia, kesalahan dadah gantung sampai mati. Jadi itu adalah hukuman pemerintah, mahkamah. Mahkamah dia boleh tetapkan hukuman untuk kesalahan-kesalahan jenayah-jenayah yang selain daripada hudud dan kisos. Boleh faham? Itu jenis hukuman. Contoh kita praktis. Minum arak. Apa jenis hukuman dia? Hudud ke, kisos ke, ta'zir? Hudud. Zina. Hudud, kisos ke, ta'zir? Hudud. Liwat. Hudud. Mencuri. Hudud. Merompak. Hudud. Membunuh.
qisas sebab dia melibatkan nyawa. Murtad, hudud. Boleh faham? Jadi ta'zir tak ada kat sini. Sebab ta'zir apa-apa kesalahan yang tidak ada kaitan dengan hudud, tidak ada kaitan dengan qisas, itulah hukuman ta'zir. Boleh faham? Okay, sekarang sikit lagi kita tengok dekat sebelah, kita ringkaskan. Minum arak. Ini pentinglah sebab masuk periksa. Ini kita bincang untuk apa yang masuk periksa lah. Jenis jenayah, jenis hukuman dengan apa hukuman dia. Okay, kalau minum arak, awak highlightkan 40 kali sebatan. Kalau zina, hukumannya untuk orang yang belum berkahwin 100 sebatan. Manakala zina yang untuk orang yang dah kahwin, telah berkahwin, rejam dengan batu hingga mati. So ada dua jenis hukuman untuk orang yang dah kahwin dengan orang yang belum kahwin. Kenapa hukumannya berbeza? Untuk orang yang dah berkahwin, cuba bayangkan dia dah kahwin, dah ada isteri, dia boleh bersetubuh dengan isterinya secara halal. Tapi kenapa dia nak melakukan zina, bersetubuh dengan perempuan secara haram? Jadi hukumannya lebih berat lah sebab dia sepatutnya tidak perlu melakukan zina, tak perlu melakukan hubungan haram sebab dia dah ada yang halal. Jadi hukumannya lebih berat lah bagi penzina yang telah berkahwin. Okey, liwat. Apa beza zina dengan liwat? Zina melakukan persetubuhan lelaki dengan perempuan secara haram, bukan nikah. Kalau liwat ni, dia tak semestinya orang yang belum berkahwin. Kalau zina tu orang yang belum berkahwin kan, antara orang yang belum berkahwin. Tapi liwat ni dia melakukan persetubuhan di dubur. Dia melakukan persetubuhan di dubur. Seorang lelaki tu dia masukkan kemaluan dekat dubur. Sama ada dubur lelaki atau dubur perempuan, walaupun dubur isteri sendiri atau dubur haiwan. Nampak macam kelakar kan dubur haiwan, tapi ada kes. Baru ni tak silap saya ada kes orang katanya nampak ada orang yang tidak berpakaian dekat kandang kambing. Allahualam. Jadi itu hukuman liwat. Beza dengan zina antara lelaki dengan perempuan yang belum berkahwin. Tapi liwat ni boleh jadi sama macam zina, dua-dua belum berkahwin. Boleh jadi dua-dua lelaki, boleh jadi lelaki dengan perempuan yang sudah berkahwin. Isteri sendiri pun tak boleh liwat. Maksudnya dia masuk dekat dubur. Dubur tu tempat jubur lah, tempat berak. So tak boleh, itulah dia memudaratkan. Hukuman sama. Belum berkahwin 100 sebatan, sudah berkahwin rejam sampai mati. Hukuman dia senang nak ingat, sama macam zina. Mencuri, potong pergelangan tangan. Ini pun senang. Okay, dia bukan potong tangan. Bukannya dipotong tangannya, bukan. Dia cuma pergelangan tangan. Dipotong kat situ. Okay. Merompak atau menyamun. Kalau dia merompak dan membunuh, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Salib tu digantung mayatnya untuk memberi pengajaran. Kalau dia membunuh tanpa mengambil harta, mungkin dia macam orang yang jalu, orang yang kalau kita tengok drama, orang tu dia lalu dekat lorong-lorong kan, lorong kawasan kedai gelap-gelap. Lepas tu ada gangster kan halang dia. Nak merompak, dia tak ada duit. Lepas tu gangster ni pergi bunuh dia. So gangster ni hukuman dia bunuh sahaja. Sebab dia tak ambil harta, jadi hukumannya bunuh. Dia jadi qisas lah. Bunuh balas bunuh. Perbuatan mengambil harta tanpa bunuh. Ini biasa peras ugut lah. Kadang-kadang kalau zaman dulu, zaman sekolah pun dah ada peras ugut. So jangan amalkan. Orang yang peras ugut ni ambil harta tanpa bunuh ni, hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Contoh, tangan kanan dan kaki kiri. Bukan tangan lah, sorry, pergelangan. Pergelangan tangan kanan dengan pergelangan kaki kiri. Kalau dia merompak kali kedua, dia akan silang lagi. Pergelangan tangan kiri dengan kanan, kaki kanan. Macam tu.
Cuma buku ni tak detail lah. Dia cuma terangkan kalau perbuatan merompak tu sekali sahaja. Jadi merompak dia ada tiga kategori. Merompak dan bunuh, kena bunuh dan salib. Kalau bunuh sahaja tak ambil harta, tak merompak, dia dibunuh sahaja. Kalau dia merompak tapi tak bunuh, dia dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Okey, kalau pening lagi, kita buat macam ni. Bunuh, rompak. Bunuh, rompak. Bunuh, rompak. Kategori 1, 2, 3. Okey, kategori 1 tadi, dia merompak dan membunuh. Dia rompak dan bunuh. Maka hukumannya bunuh dan salib. Yang kedua tadi tu, dia bunuh tanpa ambil harta, tanpa rompak. Maka hukumannya bunuh sahaja. Yang ketiga, dia rompak, dia ambil harta sahaja tanpa bunuh. Jadi hukumannya potong tangan kanan dan kaki kiri secara bersilang. Boleh faham? Ni nota dikas lah kalau nak faham tadi tu. Right. Dan yang lagi membunuh. Membunuh kisos lah. Saya dah terangkan tadi. Bunuh balas bunuh. Ni point dia. Iaitu balas bunuh. Hukuman kisos iaitu balas bunuh. Okey. Dan dekat sini yang saya terangkan tadi tu. Warisnya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Jadi orang waris kepada si mati yang tadi saya cerita tadi, si Oren ni, dia waris kepada mati, ahli keluarga lah. Dia nak tuntut, nak menuntut bela kat atas kematian dia. Dia ni bunuh si coklat. Jadi sama ada dia dikenakan hukuman balas bunuh ataupun dia boleh menuntut ganti rugi, pampasan, fidyah. Fidyah pula, diyah. Fidyah tu untuk puasa. Okey, itu membunuh. Yang terakhir, murtad. Orang keluar Islam, hukumannya apa? Ni. Seseorang yang telah murtad perlu terlebih dahulu diberi peluang bertaubat. Sekiranya tidak mahu bertaubat, Islam menetapkan dia dihukum bunuh. Awak tak boleh terus tulis murtad hukumnya bunuh. Tidak boleh. Kena tulis dulu diberi peluang bertaubat. Kalau dia tak nak, baru dihukum. Okey? Itu sahaja yang masuk peperiksaan. Yang tak masuk periksa, saya sentuh kemudian lah bila kita ada peluang untuk kelas lagi. Okay, semoga berjaya. Wassalamualaikum.